8 etika perjalanan haji. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan menyambung siri ulang kaji umrah dan haji. Jadi sebelum itu tuan-tuan, puan-puan, cik-puan, tolong share dan tag kawan-kawan supaya walaupun sedikit apa yang kita kongsikan, insya-Allah semoga ianya bermanfaat kepada orang lain. Jadi insya-Allah terima kasih kepada semua yang sudah share, like dan komen. Rujukan yang saya ambil poin-poinnya adalah daripada buku Inspirasi Haji karangan Datuk Daud Cik Ngah. Buku ini adalah terjemahan dan adaptasi daripada kitab Labbaik Allahumma Labbaik karangan almarhum Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, salah seorang ulama besar almarhum yang berada di Mekah ataupun yang berada berdekatan dengan Mekah sekarang. Masih ada anaknya Said Ahmad. Baik, kita meneruskan. Dalam buku ini menyebutkan jika kita ingin memulakan perjalanan haji, kita perhatikan dahulu bagaimana Nabi-Nabi alaihimussalam mereka memulakan perjalanan, sama ada bermusafir ataupun perjalanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar perjalanan kita ini dipandu syariat. Moga-moga Allah mudah untuk menerima apa yang kita lakukan dan kita dapat mencapai cita-cita kita. Apa cita-cita kita? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah yang dapat kita perhatikan daripada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam? Inilah yang dinyatakan di dalam buku ini, Labbaik Allahumma Labbaik, ataupun terjemahan dan adaptasinya oleh Datuk Daud Cik Ngah, iaitu buku Inspirasi Haji. Boleh dapatkan daripada kedai-kedai buku. Penerbitnya adalah Galeri Ilmu, boleh juga beli secara online. Banyak manfaat dapat daripada ini. Masya Allah ya. Banyak falsafah di sebalik ibadah haji yang kita lakukan atau yang bakal kita lakukan, insya-Allah. Kita terus kepada etika yang pertama, iaitu berbincang dengan sahabat yang saleh dan suka memberi nasihat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, cik-puan boleh dapatkan, boleh cari sahabat-sahabat ataupun boleh cari tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang saleh dan boleh memberi nasihat kepada kita. Supaya apa? Supaya mereka dapat melihat. Kalau kita dapat berjumpa dengan orang-orang soleh ini, mereka ada pandangan mata hati yang dipandu oleh Allah. Jadi insya-Allah mereka boleh memberi nasihat yang baik kepada kita dan memberikan pandangan kepada kita. Jadi jika kita sudah mendapat pandangan mereka, mereka pun memberi nasihat, okey, boleh ataupun baik untuk kita lakukan haji pada waktu ini, kita boleh teruskan kepada solat istikharah pula. Solat istikharah ini adalah diri kita sendiri yang membuatnya. Kita sudah mendapat nasihat. Nasihat itu mendorong kita untuk meneruskan perjalanan haji ini. Kita pula membuat istikharah, solat istikharah. Bagaimana untuk membuat solat istikharah? Mudah sahaja. Kita ambil bila-bila masa yang bukan daripada waktu haram untuk solat sunat, maka bentang sejadah, ambil wuduk, kita pun bersolat solat sunat. Usalli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat 2 rakaat istikharah kerana Allah Ta'ala. Maka selepas solat kita berdoa. Adakah kita akan dapat mimpi dulu? Kan? Biasa orang dengar ni buat istikharah ni kalau nak kahwin kan, ataupun nak buat pilihan-pilihan, begitu juga. Kita nak buat haji ini, kita
ada pilihan sama ada kita nak meneruskan perjalanan haji ini ataupun tidak, maka kita beristikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memudahkan perjalanan kita. Jadi apakah tanda-tandanya? Adakah kena bermimpi? Tidak semestinya. Jangan tunggu mimpi, kan? Apakah tandanya? Sebenarnya adalah hati kita merasa lapang, dan apabila kita teruskan perjalanan kita ke arah pilihan kita itu, contohnya kita meneruskan perjalanan kita untuk pergi menunaikan haji, hati kita merasa lapang, itu adalah tanda perjalanan itu adalah yang terpilih. Jadi apabila hati kita merasa lapang untuk melaksanakan haji, maka kita pun sebaiknya berbuat wasiat. Itu adalah etika yang ketiga, iaitu berbuat wasiat. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku di dalam permusafiran kita. Mungkin ini adalah kali terakhir kita bertemu dengan keluarga kita, maka berwasiatlah. Sama ada, tapi kita kena belajar tentang hukum hakam, wasiat dan sebagainya. Wasiat ni juga ada wasiat harta, ada juga wasiat pesanan. Jadi kita pesan kepada anak kita, kita pesan kepada keluarga kita dan sebagainya. Wasiat yang berkenaan dengan harta itu kita kena belajar dalam hukum hakam berkenaan dengan harta. Ada banyak hukum hakamnya kita kena tahu. Dan berwasiat ini mestilah ada saksi. Sebaiknya mesti ada saksi, dan itu yang akan diterima di dalam perundangan. Baik. Seterusnya adalah etika yang keempat, iaitu memohon maaf kepada orang di sekeliling. Kerana apa? Kerana boleh jadi ada hak-hak mereka yang kita belum penuhi. Mungkin sebelum ni mereka senyap saja, jiran kita contohnya, sahabat-sahabat kita contohnya, ada memendam hati, kan? Jadi kita memohon maaf, walaupun kita rasa aku tak ada buat salah dengan dia, kan? Tapi kita memohon maaf sahaja. Mungkin ada yang mereka terasa hati, mungkin ada yang mereka pendamkan. Moga-moga mereka memaafkan kita dan dapat melapangkan perjalanan kita menuju ke Baitullah, insya-Allah. Dan jika ada hak-hak yang belum tertunai, kita ada hutang, maka kita kena tunaikan, kita kena bayar hutang-hutang tersebut. Selalu juga ditanya, bagaimana dengan hutang yang berjadual? Contohnya hutang kereta, hutang rumah. Okey, itu adalah hutang yang boleh ditangguh. Itu tidak ada masalah, kita boleh membayarnya mengikut jadual yang ditetapkan, tidak ada masalah. Baik. Jadi apabila kita sudah meminta maaf, kita sudah melangsaikan hak-hak kita kepada orang-orang di sekeliling kita, okey, kita pergi pula kepada etika yang kelima. Sebelum itu, tuan-tuan, puan-puan dan cik puan, ada apa-apa komen, soalan ataupun apa perkongsian dan apa yang anda dapat pada hari ini, silakan komen di bawah supaya kita dapat berkongsi kepada sahabat-sahabat yang lain. Kita teruskan kepada etika yang kelima, iaitu memohon redha ibu, bapa dan guru. Ini sangat penting kerana seperti yang kita tahu bahawa syurga berada di bawah tapak kaki ibu, dan mereka, ibu bapa ini adalah kewajipan kita untuk berkhidmat kepada mereka. Jadi dalam permusafiran ini kita meninggalkan mereka, jadi kita kena memohon redha daripada mereka. Malah sebenarnya di dalam setiap perkara pun sebaiknya kita mendapatkan redha daripada ibu bapa kita. Termasuk juga guru. Guru juga adalah orang yang sangat perlu untuk kita menghormati mereka. Sama ada guru kita sejak zaman dahulu, apatah lagi guru kerohanian kita, ataupun kita panggil murabbi. Itu dipelajari di dalam pelajaran tasawuf. Kita perlu ada guru yang memandu kerohanian kita. Apatah lagi guru itu, kita sangat perlu untuk mendapatkan keredaannya, memohon maaf dan dapatkan nasihat-nasihat daripadanya. Seterusnya adalah etika yang keenam, iaitu memperbaharui sifat taubat. Sebelum ini pun kita sudah melakukan taubat, kita memperbaharui, kita bertaubat lagi, kita meneruskan
keinsafan kita terhadap apa kesalahan-kesalahan dan maksiat-maksiat yang kita sudah lakukan sebelum ini, sama ada yang sengaja ataupun tidak sengaja, yang sedar ataupun tidak sedar. Sebaiknya kita kena perbaharui taubat kita setiap hari. Dan paling mudah taubat dari segi lisan adalah mengucapkan astaghfirullah. Kita teruskan kepada etika yang ketujuh, iaitu meminta keterangan tentang hukum hakam. Kerana mungkin banyak peristiwa-peristiwa ataupun kejadian yang tidak diduga yang memerlukan kita untuk mengetahui hukum hakamnya. Hukum hakam yang biasa kita sudah belajar, di dalam buku-buku, buku ini contohnya, dan buku-buku yang pelbagai yang kita sudah beli dan kita sudah mengikuti kursus-kursus haji, umrah dan sebagainya. Kita sudah mengikuti kuliah-kuliah secara online dan juga di masjid-masjid, pengajian-pengajian berkitab. Juga kita kena belajar lebih sikit, kena belajar lebih sikit daripada perkara-perkara yang asas. Kerana kadang-kadang berlaku kejadian-kejadian ataupun hukum hakam yang kita tidak tahu, yang berlaku supaya kita dapat menyelesaikan perkara itu. Apatah lagi di dalam permasalahan wanita, banyak perkara-perkara yang tidak diduga. Jadi kita kena bersedia dengan hukum hakam yang berkaitan dengan pelajaran haji dan umrah ini, termasuk juga hukum hakam berkenaan dengan musafir, bagaimana solat di dalam permusafiran dan sebagainya. Juga penting sebenarnya adalah ilmu berkenaan dengan nafkah. Sepanjang keberangkatan kita kena menyediakan, kita kena menyiapkan nafkah kepada isteri dan anak-anak kita, dan juga semua orang yang berada di bawah tanggungan kita kena persiapkan sebelum kita pergi. Seterusnya adalah etika yang ke-8. Ini dah dekat kita nak pergi tu. Kita dah dapat panggilan dari tabung haji, sudah ada jadualnya, KT nombor berapa-berapa, pukul berapa kena gerak. Maka apabila hendak keluar bermusafir, nak pergi ke KLIA, maka disunatkan untuk melakukan solat sunat musafir sebanyak dua rakaat. Ini adalah berdasarkan hadis Nabi SAW. Saya bacakan mafhum hadisnya. Tidak ada hal yang lebih baik yang ditinggalkan seorang hamba untuk keluarganya daripada solat sunat 2 rakaat yang dilaksanakannya di sisi mereka ketika ia hendak pergi. Ini adalah hadis riwayat At-Tabrani. Solat musafir ini boleh dilaksanakan apabila kita hendak bermusafir. Bermusafir ni bermaksud apa? Bermaksud kita ingin melakukan perjalanan yang melebihi 2 marhalah. Boleh sebelum kita memudahkan perjalanan, sebelum kita keluar daripada pintu rumah kita melakukan solat sunat musafir sebanyak 2 rakaat. Ini adalah sunnah baginda Nabi SAW. Terima kasih kepada semua yang ada bersama dengan kita pada hari ini dengan perbincangan kita yang ringkas, iaitu 8 etika. Semoga apabila kita melaksanakan etika-etika ini, kita punya ibadah lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sepanjang perjalanan kita itu dipandu oleh syariat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Terima kasih lagi sekali kepada semua yang ada bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan terus melaksanakan live pulang kaji ini setiap hari Isnin sehingga Jumaat pada jam 10 pagi, kecuali Sabtu Ahad tidak ada, dan juga esok cuti umum pun tidak ada live, insyaAllah. Jadi begitu juga pejabat pun dibuka setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Pejabat kami, pejabat Andalusia Cawangan Bahau, dibuka pada jam 9 pagi hingga jam 6 petang, kecuali cuti umum seperti esok Ma'al Hijrah. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah yang kita akan sambut pada petang ini, waktu maghrib ini. Jadi kita boleh membaca doa akhir tahun selepas asar dan doa awal tahun selepas maghrib. InsyaAllah
Terima kasih kepada semua. InsyaAllah rakaman daripada live kita saya akan uploadkan di YouTube Umrah Andalusia Bahau dan IGTV Instagram Umrah Andalusia Bahau. Terima kasih kepada semua yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.